tu diceritakan di surat khabar, berminggu cerita. Ajaran tu kemuncak, ajaran tu semayang ni niatnya. Kalau ada orang azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas azan tu niat dah semayang dah. Kemuncak ajaran tu tak payah lagi niat, tak payah langsung semayang dah, niat pun tak payah dah. Kira makam dia begitu tinggi lah derajat dia. Tu ada orang tanya saya, apa hukumnya ustaz ni? Saya kata, saya ni bukan ahli majlis fatwa, bukan saya mufti. Tapi setakat saya mengaji lah kitab-kitab, kitab Hindu ke, kitab Cina ke, kitab orang putih ke, kalau menurut Quran tak sembahyang ni berat lah. Seluruh agama kafir di muka bumi ni dia ada kitab suci dia. Tempat saya jam di Batu Cape tadi, yang geng Batu Cape tu kitab suci dia, nama dia Wida, nama dia. Hukum sembahyang wajib hukum dia menurut ajaran Hindu. Buddha sembahyang wajib sampai mampu yo. Kita punya atut 3 kali sembahyang. 3 kali yo. Jangan main-main lah. Kita punya sembahyang 3 kali yo. Last Kopik tu dia pakai baju guni bawang tu. 3 kali sembahyang. Dalam kitab dia Wirapitaka nama dia. Dalam kitab Yahudi kan, Taurat ke Injil ke, sembahyang wajib. Kerana itu bagi mereka ya, sesama agama mereka tu, kalau meninggalkan sembahyang hukumnya kafir hukum dia. Walaupun mereka tu dah kafir, kafir mengkafir lagi kerana tak sembahyang tu tadi. Faham tu? Tinggi sikit pengajian ni, aku pun tak faham ni. Kerana itu kita boleh tanyalah, tanya Syami Batu Cape tu, macam mana ini Syami? Dia orang niat tak payah lagi semayang lah, sudah makam tinggi, dia tak payah buka kitab hukum dia tu. Orang ni kata Syami sah kafir hukum dia. Geng tarikat tak semayang tadi sah kafir. Faham tu? Tak faham tak apalah, tinggalkan, lekah habis lekah balik kita. Ini keadaan di antara 60 ajaran sesat ni banyak lah. Bukan orang bangang-bangang bahlul-bahlul. Profesor-profesor berapa banyak sesat. Di universiti-universiti lebih 200 dalam laporan tu. Di Kasim Ahmad tu. Dia hanya pegang Quran, tolak hadis. Itu kata majlis fatwa kebangsaan ya, pengikut tu hukumnya murtad, kafir. Dia hanya pegang Quran ya. Saya pun kalau jumpa lah kroni itu, saya nak masuk ajaran dia tak. Kalau saya jumpa lah geng Kasim Ahmad tu, saya pun nak daftar jugalah. Saya nak ikut ajaran tu. Senang kita, mudah, tak payah pakai hadis, pakai Quran ya. Tapi sebelum tu kena debat dululah. Baiklah kalau kamu kata ikut Quran saja. Kita orang Islam ni ada rukunnya tak? Rukun Islam ya. Di antaranya sembahyang, puasa, zakat, haji, selain pada syahadah. Sembahyang dalam Quran ni Tuhan sebut 87 kali tak? Di antara 77,439 kalimah kalamullah itu ya, ada 87 kali kalimah sembahyang tu Tuhan ulang-ulang. Wa aqimus solah. Allah hanya menyuruh sembahyangnya. Dalam Quran tu Allah hanya suruh sembahyang. Lebih-lebih ayat tu misalnya wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah kata sembahyang kerana sembahyang itu dapat menegah kemungkaran, kejahatan. Tetapi dalam Quran itu tidak ada satu surah, satu ayat pun Tuhan menyebut bab sembahyang ni dari takbir sampai salam, tak ada. Bukalah Quran tu. Misalnya kata Tuhan berdiri betul menghadap kiblat, kemudian niat takbir, baca iftitah, baca Fatihah, baca surah, kemudian rukuk, tasbih.
iktidal, sujud sampai salam, tak ada dalam Quran. Tuhan hanya suruh kebanyakan, kadang dirangkum dia, wa aqimis shalah wa atuz zakah misalnya. Tak ada dalam Quran lebih pada itu. Yakni yang paling pakar bab sembahyang tadi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran tu turun pada Nabi, menyuruh sembahyang kepada Nabi. Nabi yang memperhatikan itu. Faham tak ni ya? Nabi yang mengajar kita ni dari takbir sampai salam. Itu nama dia hadis. Kata Nabi, bila kamu nak sembahyang kena berwuduk. Kalau kamu nak sembahyang kena berdiri betul, kena menghadap kiblat. Itu nama dia sunnah. Kalau kamu tolak hadis, nak ikut Quran, macam mana kau nak sembahyang? Sial babi haram jadah tua bangka, tak reti bahasa, mampus tak mau, menyesatkan orang hidup. Sial. Faham tu kita dah? Terlajak aku tak macam mana boleh yang itu pula keluar dia. Itu contoh. Ini yang kata Nabi, taraktu fikum amrain ini qasamtum bihim lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Ku tinggalkan untuk kamu hanya dua pegangannya. Selagi kamu berpegang sekuat-kuatnya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau satu ni kamu tolak, habis ya. Baiklah kalau kata nak ikut Quran, macam mana nak sembahyang? Kalau nak ikut macam sembahyang biasa, bermakna kamu ikut Sunnah. Ini kena faham ni. Geng-geng tu, geng Asura Dajjal, geng Parisno ke Sopa lah tu. Dia kata dia belajar juga dengan ulama. Dia tak sebut ulama siapa guru ke Syekh Ahmad tu. Ulama Syait nama dia, ulama syaitan. Bila kita cakap, oh kata ustaz tu ceramah nyebut nama orang. Nama-nama ni tu dah disita dah oleh majlis agama dah. Sesat. Bila kita cakap, oh maka kata mengumpat. Parisno tu sampai tuduh memelihara betina Yahudi. Nabi SAW tu memelihara pelacur. Lebih 10 betina yang Nabi zinahi. Bila kita cakap, kata ngumpat orang. Kita nyebut nama ni supaya tuan-tuan tahu. Anak haram jadah ni. Ini yang kena maki hamun dalam ceramah tu. Katalah seorang tu jadi imam, mengajar apa semua, tu alim. Dia tu pula ayah kamu misalnya. Orang tuduh di surat khabar macam-macam. Si Anu tu kata dia jadi imam, dia main sundal di Cukirut. Ayah kamu tu kahwin pun dengan pelacur. Kalau ayah kita lah dituduh macam-macam, marah tak marah? Itu baru ayah kita tu. Kalau betul tak apa. Ni benda fitnah. Tambah lagi Nabi kamu tuduh ni haram jadah betul. Kamu boleh maki hamun bapa aku, keturunan aku, tak apa. 7 keturunan sundal Ustaz Tarmizi tu, tak apa. Kamu jangan tuduh Nabi. Ini nyaya. Kena faham ni. Orang macam tu kadang dibagi tempat di surat khabar, di TV, di radio. Ada tiap minggu tulis surat khabar tu orang-orang pupuak ni. Pasal apa dibagi tempat? Kenapa dibawa masuk? Pasal yang bawa masuk tu pun sesat sama. Faham tak tu?
Samalah kamu orang kaki botol di luar tu bawa suruh jadi imam. Pasal apa kata disuruh dia kaki mabuk tu disuruh jadi imam? Pasal kamu yang makmum tu pun mabuk juga. Luar-luar selapa. Faham dah tu? Soi betul. Macam mana aku tak naik angin kadang dalam pengajian tu. Kadang-kadang kita bukan nak sebut nama-nama puaka ni. Tapi hidup menyusah orang. Menyesatkan orang. Banyak lagi tu. Baru 2 ajaran sesat yang saya sebut tu. Itu payahnya di masa itu. Orang sesat yang diutamakan. Kalau bab maksiat tunggang langgang itu yang dikawal lagi tu. Cuba bab agama. Dengar gini-gini, oh report water cannon tu sampai dengan kau. Bila beragama. 600 buah kelab hiburan Kuala Lumpur, kelab malam dan disco. Tak ada satu yang diserbu dibagi water cannon dah. Yang datang pula joget sama juga. Ahu sial. Kia mulai 3 pagi. 6 pagi baru balik. 7-8 jam boleh berjoget. Minum air berdengung tu. Tapi bila bawa ke tempat majlis ilmu macam ni, tak ada setengah jam. Macam nak mampus. Mata tergabik-gabik gini macam matpit. Gua caya lalu. Kenapa tak mampus tadi? Faham tu? Aku pun tak faham cerita ni. Ini Nabi dah gambarkan ya, 72 umatku ni sesat. Kita lihat sebelah dia tu. Habis senang habis akan berhentilah. Kerana pada mereka tu Nabi, Islam pada mereka nya tinggal nama ya. Ya. An Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayati 'alan nas zamanul la yabqa minal Islam ila ismuh. Wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Masajiduhum 'amiratun wa akhra minal huda. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama'i min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Daripada Ali bin Abi Talib ya radhiyallahu an. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hampir tiba ya suatu zaman ya suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam itu kecuali hanya nama saja. Tengok IC boleh lah. Tengok IC nama orang Islam. Atau tanya siapa nama kau ni? Muhammad bin Abdullah. Nama macam Nabi, macam bapa Nabi bapa. Nama aja lagi Islam. Tapi segi penghidupan dari ujung rambut ujung kaki dah tak nampak Islam dia tu dah. Ini maksud kata Nabi akan sampai no? Islam tinggal nama. Berseluar pendek, bawa bini pula pakai mini skirt, belah depan belah belakang, pakai bini tu lah baju ketiak bulu menggerbang. Bolehkah kita beritahu pakaian isteri macam tu adalah pakaian Siti Fatimah? Pakaian Aisyah tu tahu, isteri Nabi macam tu lah pakai kain belah tu. Boleh ke? Pakai baju ketiak bulu. Kerana itu tentang kalau tuan-tuan naik bas, kalau ada yang pakai baju ketiak bulu tu, kau himpit sikit. Mengimpit je dengan dia. Sampai aja kau bersin. Tim! Dia terperanjat, kenapa dia? Tim! Apa saya encik ni bersinnya ni? Ketiak kamu ni bau syaitan ni. Dia takkan pakai lagi.